Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini dalam mata pelajaran sejarah tahun 4 KSK, saya Cikgu Sabaria akan mengajar sejarah unit 1 iaitu mengenali sejarah. Hari ini kita akan lihat apakah itu pengertian sejarah. Jom belajar bersama cikgu. Baiklah murid-murid, apa yang kita akan pelajari pada hari ini iaitu 1.1.1 menyatakan pengertian sejarah. 2. 1.1.2 mengenal pasti sumber dalam sejarah. K. 1.1.6 menyatakan kepentingan mempelajari sejarah. Baiklah murid-murid, tajuk pertama hari ini ialah pengertian sejarah. Kita mesti tahu apakah pengertian sejarah secara umum, iaitu sejarah ialah peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lalu. Baiklah murid-murid, apakah pengertian sejarah dengan lebih mendalam menurut tokoh atau ahli sejarah? Menurut tokoh Herodotus, sejarah merupakan penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya. Cikgu ulang lagi sekali. Menurut tokoh Herodotus, sejarah merupakan penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya. Kata kuncinya ialah tindakan manusia dan yang kedua sebab-sebab mereka melakukannya. Seterusnya kita tengok pula tokoh yang kedua iaitu Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun, sejarah membicarakan peradaban manusia dan perubahan yang berlaku. Cikgu ulang lagi sekali. Sejarah membicarakan peradaban manusia dan perubahan yang berlaku. Kita tengok pula tokoh yang ketiga, seorang tokoh dari barat iaitu E.H. Carr. Menurut beliau, sejarah ialah satu proses interaksi antara masa kini dengan masa lampau. Cikgu ulang lagi sekali. Sejarah ialah satu proses interaksi antara masa kini dengan masa lampau. Seterusnya, kita tengok pula tokoh yang keempat dari Malaysia, iaitu Profesor
Emeritus Tan Sri Dr. Ko Kek Kim. Menurut beliau, sejarah merujuk peristiwa yang pernah atau sudah berlaku. Ulang lagi sekali. Menurut Profesor Tan Sri Dr. Ko Kek Kim, sejarah merujuk peristiwa yang pernah atau sudah berlaku. Seterusnya, menurut tokoh yang terakhir, iaitu Dr. Muhammad Yusof bin Ibrahim, beliau mengatakan sejarah merupakan catatan atau rekod sesuatu peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Cikgu ulang lagi sekali. Sejarah merupakan catatan atau rekod sesuatu peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Kesimpulannya, sejarah melibatkan tindakan manusia, perubahan dan catatan sesuatu peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Baiklah murid-murid, kita tengok dulu subtopik yang kedua, iaitu sumber sejarah. Sumber sejarah terbahagi kepada dua, iaitu sumber prima dan sumber sekunder. Baiklah, kita kenali dahulu sumber prima, iaitu juga dikenali sebagai sumber yang pertama, berada dalam bentuk asal dan belum diolah. Pendek kata, ia adalah sumber asli atau original. Seterusnya, kita tengok pula sumber sekunder, iaitu sumber yang diolah. Penulisan yang dihasilkan daripada sumber yang asal dan diolah. Itulah dikatakan sebagai sumber sekunder. Baiklah murid-murid, seterusnya kita tengok pula contoh-contoh sumber prima, iaitu fosil, dokumen rasmi, manuskrip tulisan tangan dan artifak. Keempat-empat sumber ini adalah sumber yang asli. Seterusnya pula kita tengok contoh sumber sekunder, seperti buku, akhbar, majalah, risalah. Keempat-empat sumber ini juga semuanya telah diolah. Seterusnya, mari kita lihat subtopik yang ketiga, kepentingan mempelajari sejarah. Kita sudah belajar maksud sejarah, sumber sejarah. Sekarang kita perlu lihat mengapa pentingnya untuk kita mempelajari sejarah. Antara sebab atau kepentingannya ialah dapat memupuk semangat patriotisme dalam diri. Yang kedua, dapat memberi iktibar dan pengajaran. Yang ketiga, dapat memberi panduan dalam kehidupan seharian. Dan yang keempat, dapat membentuk jati diri melalui syirik dan nilai-nilai murni. Diharapkan murid-murid dapat memahami apa yang kita pelajari pada hari ini.
Baiklah murid-murid, di sini cikgu sertakan satu latihan. Anda dikendaki menjawab 3 soalan. Yang pertama, apakah pengertian sejarah? Yang kedua, apakah kepentingan mempelajari sejarah? Dan yang ketiga, dari manakah sumber sejarah didapati? Sila jawab latihan ini dalam buku garis 1. Dan setelah siap, ambil gambar dan hantar kepada cikgu melalui WhatsApp. Selamat menjawab. Semoga perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada semua. Terima kasih kerana subscribe channel Jari Jemari Alia. Jumpa lagi.